Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan dan juga rakan-rakan FB yang sedang menonton rancangan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Seperti yang kami janjikan dan wawarkan, hari ini kita bertemu dalam program Tips UCTC edisi 2.0 selama 45 minit dibawa daripada Pusat Transformasi Komuniti Universiti UCTC UPM dengan kerjasama Taman Pertanian Universiti UPM dan juga Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM. Baiklah, untuk rancangan hari ini kami bawakan secara langsung melalui Facebook UCTC UPM dan juga Facebook Universiti Putra Malaysia. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Nafisah Awam, Pegawai Pertanian daripada UCTC UPM. Ditemani rakan-rakan setugas saya daripada UPM. Di sebelah kiri saya yang comel lote ni, Cik Wan Suhana Wan Talib, Pegawai Pertanian daripada Taman Pertanian Universiti UPM. Assalamualaikum Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang apa? Orang nama glamour panggil Cik Wan Su ya? Okey. Okey, kita panggil Cik Wan Su. Ada berapa lama bertugas di UPM Cik Wan? Tahun ni adalah tahun ke-15 nak. Oh, tahun ke-15. Banyak pengalaman tu. Bertugas di bahagian mana Cik Wan? Saya bertugas di bahagian seni hiasan dan rekreasi. Okey. Okey Cik Wan, nanti kita akan kongsikan tips dengan penonton-penonton kita. Baiklah, seterusnya kita berkenalan pula dengan abang handsome di sebelah kanan saya ni. Encik Gunawan Haji Samuri, penolong pegawai pertanian daripada Fakulti Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM. Maaf. Apa khabar Cik Gunawan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Dah berapa lama bertugas di UPM? Baru lagi. Baru 17 tahun. Masuk tahun ni 17 tahun berhemat di UPM. Baru lagi 17 tahun ya. Ya, tapi baru saya lagi. rasa 17 tahun tu mungkin ilmu-ilmu yang ada yang telah diperolehi dengan bekerja di UPM, saya rasa terlalu banyak tu 17 tahun tu. Baiklah, nanti kita akan kongsikan apa segmen yang akan Cik Gunawan kongsikan dengan penonton nanti. Tadi kami bertiga akan kongsikan dengan anda sekejap lagi tips-tips yang berkaitan dengan tanaman pokok hiasan dan pastikan anda terus bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Sekiranya anda semua mempunyai soalan ataupun pandangan ataupun pertanyaan apa berkaitan pokok hiasan, anda boleh terus tulis di ruang komen untuk kami jawabkan nanti. Untuk hari ini, segmen topik yang kita akan kongsikan dengan anda semua, kita tentunya pokok yang berada di hadapan saya ni, yang berada di hadapan saya ni, pokok yang tengah trending sekarang, iaitu kita bawakan topik hari ini, fenomena pokok viral, tapi kita khususkan untuk hari ini untuk pengurusan pokok viral kita, Sansevieria ni, yang kita biasa kenali dengan pokok lidah jin ataupun lidah mertua. Untuk pengetahuan semua, hari ini kita bersiaran dari luar bangunan. Hari ini kita berada di Bukit Expo, merupakan salah satu tempat yang istimewa di UPM, yang di mana Cik Wan Su merupakan tuan rumah kita pada hari ini. Kalau kita tengok pemandangan di belakang kami ni sangat cantik. Mungkin kita boleh tanya Cik Wan Su, apa pokok yang berada di belakang kita ni? Pokok tu nama dia telinga gajah, antara pokok ikon di UPM. Itulah pokok telinga gajah. Kalau anda pernah saksikan, ada rakaman di televisyen, iklan-iklan di televisyen, kita pernah pokok ni selalu menjadi viral lah. Digunakan untuk photoshoot dalam rakaman-rakaman televisyen. Baiklah, saya rasa untuk pengetahuan anda semua juga, program hari ini juga merupakan kesinambungan daripada bicara pengembangan kita pada minggu lepas, iaitu Extend 7.0, yang mana kita telah sembang-sembang dan juga bincang-bincang berkaitan dengan isu fakta dan isu kesan kepada persekitaran. Yang mana kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat tu lebih lanjut, boleh tengok balik SB UCTC untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ini kita lebih nak fokus kepada teknikal, macam mana kita nak uruskan pokok-pokok kita supaya
start pada kita membeli pokok ni, kita pasukan dan sentiasa cantik sampai bila-bila lah kita mengharapkan begitu kan. Jadi saya rasa kita nak berkenalan dulu dengan pokok lidah jin ni, yang kita kenal sebagai lidah jin atau lidah mentua ni. Jadi saya nak tanya Cik Wan Su lah, dekat depan beliau ada beberapa jenis spesies yang spesies daripada pokok lidah jin. Jadi mungkin Cik Wan Su boleh kenalkan pokok-pokok ni dulu. Okey, so khabar semua para penonton. Okey, hari ni kita akan tengok, saya ada bawakan beberapa jenis pokok lidah jin atau lidah ibu mertua yang mendapat permintaan tinggi di pasaran ya. Biasanya jenis inilah yang paling banyak orang nak beli. So harga pun dah naik. Harga pun sekarang kan dah viral kerana viral ni kalau di kawasan bandar, kalau kita tengok tu kadang mengejutkan. Hampir kadang-kadang tu RM200. Kalau kita tengok, ya Allah, memang kalau di kampung-kampung saya rasa banyak sangat pokoknya Cik Benawan. Jadi silakan so Cik Wan. yang paling biasa, yang paling common, yang paling diminati ramai yang senang nak dapat adalah jenis Laurentii. Sebut betul tak? Laurentii. Dia macam Jerman sikit. Okey. So yang ni dia ada dwarf Laurentii. Dia kecil sikit Dia kecil sikit. Ni dia yang kembang tinggi. sikit. Ni spesies dwarf Ini dia meninggi ya. Pokok dia akan tumbuh betul. meninggi. Kalau kita tengok yang ni pula, Okey. dia lebih Kita kurang sama tunjuk kan? ke depan sikit Cik Wan Su. Penonton mungkin nak tengok. Okey, ni Dia apa? bentuk kan. Yang ni pula adalah golden fame. Golden Fame. Lagi cantik tengok. Bentuk dia berbeza kan? Bentuk dia nampak kembang-kembang sikit. Kuning Warna dia pun lebih kuning, kan? lebih menyelah kuning dia. Nampak terselah kan? Atas dia warna So, dia tebal sikit tapi dia tak panjang lah. Okay, so kita ada juga, saya perkenalkan yang biasa kita tengok. Yang ni pula jenis Hania Grande. Hania Grande. Susah sangat nak sebut ni. Semua dia glamour sikit kan. Kalau sebutan dia tu. Nak kena praktis tu. Kena praktis. So ni yang paling common lah yang biasa kita guna Okay. So kita ada yang ni pula, apa nama dia ni? Yang si hijau kecil molek ni. Jade dwarf. Oh, Jade. Mari datang. Jade. Jade lah, mungkin sebab warna dia ni kan. Warna dia lagi menarik. lagi menarik. Nampak kat situ dia punya struktur daun dia semua lebih licin, lebih nampak shining dia tu. Shining tu nampak. Jade dwarf. Jade nampak macam batu jade tu. Nampak batu jade. Okay, ada lagi yang common adalah apa kita ada ni? Golden Hania. Golden. Ni golden. Golden. Paling comel. Ni paling Dia comel. lebih kurang jade tadi tu kan? Lebih kurang tapi jade. yang ni Kalau dia tu terselah sikit tepi, di bahagian tepi. kuning tepi tu lebih kuning sikit. tepi tu dia lebih sikit di bahagian tepi. Okay. Mungkin ada di rumah anda beberapa spesies ni kan. Mungkin tak tahu nama dia. So sekarang kita dah tahu nama dia. Nama dia kan. Banyak spesies ada berapa? Lebih kurang 70 tuan-tuan dan puan-puan. Mampu ke nak cari semua tu untuk adakan koleksi di rumah anda? Next kita ada Yang ni pelik sikit ni. Jarang-jarang. Yep. Dan jin ni jangan sebut buat nanti jin datang. Ini jenis bahaya. Starfish. Starfish. Kalau kita tengok dia punya corak pun lebih kurang starfish kan. Nak pegang, kita pegang ni. Keras kan? Ini dia. Padat, padu. Ada padu tengok tu kan. Starfish. Tengok dekat mata cucuk. Bahaya tu cucuk mata ni. Kan? Okey, ni yang paling jarang orang beli. Yang paling mahal lagi. Yes. Warna Ini dia nama lain. dia Moonshine. Moonshine. Sebut pun Dia moonshine kan. tak ada jalur-jalur. Dia warna hijau, hijauan. Lembut lah. Lembut. Mendamaikan. Nak sebut dia pun lembut. Moonshine. Kan. Alright. Okey. Itu tadi pokok-pokok. So, kita nak tahu juga Cik Wan Su. Apa kelebihan pokok lidah jin ni berbanding, yelah kita ada juga tanaman lain kat depan ni kan. Pokok hiasan lain. Apa kehebatan pokok lidah jin ni? Sampai viral lah. Dia berjaya diviralkan. Okay, kalau tanya saya terlibat dengan hiasan. Pengalaman. Kalau tanya saya, kelebihan dia berbanding pokok lain, dia senang dijaga.
Mudah. sedap, So dia mudah. pengurusan dia sangat senang. Sangat senang. Ya. Pokoknya pun Lepas tahan tu, lasak kan? Tahan lasak. And then, Ekstrim pokoknya tu. kalau tengok kan corak dia macam ni yang meninggi kan. Jadi kita Ni pokok yang senang nak tinggi. hias kat mana-mana kan. Kita nak letak tepi pintu ke. Yes. Kan kita nak letak kat tiang ke. So dia tak halang Terhalang perjalanan kita. perjalanan Ya, dan betul. ruang Laluan sudut-sudut yang sesuai sebab Ya, dia betul. ada yang kembang, ada yang lurus, tinggi. So di mana-mana ruang rumah anda memang sesuai sangat. Macam ni yang diletakkan. sesuai Kalau sekiranya anda nak jadikan kan? sebagai pokok indoor lah. Ke atas meja. Atas meja. Dia ada kecil, ada besar. Yang penting pengurusan dia amat mudah. Pengurusannya amat mudah. Amat mudah. Macam mana nak maintain kan. Okey. Kita dah kenal tadi dengan pokok tu. Jadi apa kata sebelum kita, kalaulah bagi anda yang baru berjinak dengan pokok-pokok hiasan ni, mungkin anda nak kenal apa media-media yang sesuai. Tanah lah, kita kalau orang kat luar kan tak tahu media tu, tanah yang kita akan gunakan untuk kita tanam pokok yang kita baru beli. Ataupun mungkin anda yang dah lama terlibat dengan pokok hiasan ni, mungkin anda nak tahu, mungkin anda nak kena pasti juga tanah-tanah kena Media pasti apa dengan sesuai. media apa yang sesuai tadi. Jadi sekali lagi Cik Wan Su, kita perkenalkan pula media sebelum kita teruskan untuk segmen yang seterusnya. Media nanti kadang ada orang confuse disebut media ingat media akhbar ke media akhbar media kan. sosial, media masa. So sebenarnya media ni adalah terjemahan daripada bahasa Inggeris medium. So kita terjemahkan bahasa Melayu dia jadi media. Okey. So media ni apa? Media ni adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk memasu, untuk membiak ya. So tujuan dia, biasa kita sediakan media ni tujuan dia untuk apa? Satu biasanya untuk membiak dan yang keduanya untuk memasu dan pemasuan semula. Okey. Itu media, maksud media sebenarnya. Orang kata bahasa orang kata bahasa dalam pertanian lah kita panggil media. Kalau kat kampung tu tanah campuran. Apa yang kita letakkan pasu. Apa yang kita letakkan di dalam pasu. Ya. Betul tu. Jadi so media ni nak dia ada dua. Ada dua. Kena tahu ada dua. Satu Jenis jenis ada tanah. dua. Okey. Satu jenis tanah. Satu lagi jenis yang bukan tanah. Okey, kita ada dua. Kita tak guna tanah. Ada masa kan ada kekhawatiran kan bahaya ada makhluk-makhluk halus yang ada tanah. Ada statement yang viral, ada mengatakan mungkin juga tanah ni juga mendatangkan bahaya, tapi kita tengok penjelasan daripada Cik Su nanti. So jangan risau, hari ni kita bawakan juga beberapa bahan yang kita boleh gantikan. Kita gantikan dengan tanah. Kalau baiknya kalau sekiranya kita nak letakkan sebagai pokok indoor kan. Ya, betul. Mungkin kita takut nak letak tanah dalam rumah. Tanah ni pun bukan senang untuk diuruskan juga kan. Terbalik ke di dalam rumah kan Cik Gunawan. Tersentuh. Okey. Teruskan Cik. Sekarang ni kita akan sediakan dulu macam saya terangkan tadi, kita ada dua tujuan biasa kita sediakan media, iaitu satunya untuk kita membiakkan tanaman kita. Yang keduanya untuk memasu dan pemasuan semula. Untuk membiak ni lebih kepada kita nak galakkan akar tu bertumbuh, tumbuh. Untuk memasu pula lebih kepada akar tu dah ada, kita nak bagi akar tu membesar. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ni. Macam kita nak masak pula kan hari ni. So kita mulakan dengan media membiak, media menggunakan tanah. Okey, ni media pembiakan ya. Anda kena tahu beza media pembiakan. Ini khas untuk kita nak biakkan pokok-pokok kita yang dah ada kita dah ada, kita nak biakkan lagi supaya lebih banyak. Ada beza ke tanah media pembiakan dengan media yang untuk pemasuan? Ada beza? Biasanya ada sedikit perbezaan. Mengikut keadaan apa yang kita nak biarkan tu, keratan ke, benih ke kan. So kita boleh adjust kat situ. Kaedah pembiakan juga mempengaruhi. Kalau keratan tu, kalau jenis keratan yang tak boleh air banyak. Okey. Jadi kita kena adjust supaya media kita ni air dia boleh saliran yang baik. Dia takkan bertakung. Ada dalam tanah kita mempunyai saliran yang baik supaya air tadi tak bertakung, boleh mengalir dengan baiklah. Okey. So hari ni kita tunjukkan yang asas yang biasa kita guna dekat nursery untuk pembiakan keratan. Apa bahan yang kita biasa guna? Biasanya kita guna 2 bahagian tanah.
Okey, tanah Okey, ya. Tanah. Okey, 2 bahagian tanah. Tanah ni top soil lah kita panggil. Biasa kita ambil tanah ni daripada lapisan permukaan atas lebih kurang 15 cm ke 30 lah. Tanah di So- sekeliling rumah anda lah kan. boleh, Di mana boleh. dapat Kalau kalau kat sini kat mana nak cari? kalau kita di bandar ni, Cik Wan Su kan. Kat kampung mungkin mudah lah, tapi kalau kat bandar ni kat Sebelum mana? tu kita tengok dulu kalau tanah ni ciri-ciri dia macam mana? Tanah-tanah yang baik adalah Apa ciri-ciri tanah? Apa ciri-ciri tips dia, kita nak tengok ni? Macam mana kita nak kenal tanah yang baik? top soil yang bagus adalah dia berwarna kehitaman ya. Kalau bagus. Okey, dia lebih hitam, Top lebih soil, kehitaman lah. So macam Cik Bu bagi soalan tadi kan. Biasanya tanah macam ni kita dapat dekat kawasan yang banyak tumbuhan, kawasan hutan dan sebagainya kan. So tadi Cik Bun tanya, kalau tak ada hutan macam mana kan? Kita duduk kat bandar, macam mana nak cari tanah ni? Tak apa, kita guna tanah merah. Tanah merah ni boleh dapat dekat mana-mana kedai hardware, dekat nursery, tanaman, kedai pertanian. Kita gantilah. Kita gantikan top Kalau soil yang ni. dia kehitaman sikit tu, apa beza dengan yang merah ni? Apa yang kandungan dia? Cik Wan Yang Su? kehitaman tu adalah bahan organik. Bahan organik yang tersedia ada Betul. pada tanah kita. So biasanya fungsi Bahan organik tadi. Fungsi top soil ni Fungsi adalah top soil. untuk bagi nutrien pada tumbuhan kita. Okey. Untuk pegang air. Lepas tu satu lagi lah kita untuk padatkan sikit. Biasanya kalau pokok yang dah berakar untuk media pemasuan semula, kita tambahkan portion untuk bila kita nak buat pemasuan semula, mungkin tanah sedia ada, kita tambah sikit supaya dia punya pegangan tu lebih baik lah kan? Cik Menawan macam tu kan? Okey, seterusnya kita guna kompos lah, bahan organik. Bahan organik ni kita boleh guna apa-apa aja. Contohnya kalau kat sini saya gunakan kompos. Tapi biasa kita boleh guna peat moss, sphagnum moss. Lepas tu kita boleh guna yang paling senang apa? Sabut kelapa. Sabut kelapa. Yang ketiganya kita guna pasir. Pasir apa tu? Pasir. So pasir ni boleh. Kalau boleh kita dapatkan pasir sungai. Sebab apa? Sebab dia punya size tu just tekstur nice. Tekstur dia bagus. Kalau tak ada pasir sungai, kita biasanya orang boleh beli pasir lombong. Tapi lombong ni pasir dia halus sikit lah, agak halus. So dia akan cenderung untuk memampatkan media kita. Padatkan lagi. Tapi kalau tak ada pasir, dua pasir sungai, tak ada, pasir lombong tak ada, tak apa. Pergi hardware, cakap saya nak beli pasir yang buat simen tu lah. Buat rumah. Pasir pembinaan tu kan, yang dalam untuk kita buat rumah tu. Bolehlah kita gunakan jugalah. Kita boleh gunakan. Jadi, so sekarang kita jadi kita ada nisbah kan? Nisbah ya Cik Wan. Nisbah ni adalah amat penting kerana kita nak sediakan satu media ni yang kondusif untuk tanaman kita hidup dengan sihat. So contohnya kalau media ni mestilah memudahkan akar menjala. Dia mesti ada ciri-ciri akar tu menjala. So jangan padat sangat. Ke dalam lah. Yang keduanya dia akan membantu pengudaraan. So nanti akar kita ni, akar tumbuhan kita ni nak kena bernafas kan. So kalau dah tak ada pengudaraan, dah mampat sangat, lemas dia kan. Keduanya kena serap air. Mudah keserap air dan juga mempunyai saliran yang baik. Yang baik, okey. Saliran yang baik. Kalau tanah tu keras, nanti akar kita pun jadi stres nak masuk. Ya betul lah. Lalu kita nak kan. Macam mana nak bagi makanan ke daun kan. Dia tak boleh nak hidup lah. Okey, so sekarang kita macam mana kita nak sediakan? Kita nak sediakan. Okey, kita ambil dua bahagian ni. Masukkan. Okey, macam masak-masak kat rumah. Campur kan. je. Campur je. Pastikan sukatan sama. Okey, so dua bahagian. Soil. Okey. Lepas tu satu bahagian bahan organik. Macam nak masak kan? Macam nak masak. Ni kuali kita lah ni. Dan juga pasir. Okey. Okay, siap. Okay. Lepas tu kita gaulkan lah dia. So akak-akak yang ada kat rumah tu boleh ikutlah. Tak susah kan. Gaul sehingga sebati. Alright. Pastikan dia sebati sebati Jangan ada bahagian yang terlalu padat, terlalu longgar.
Ya, Siap dah sebati media kan, kita. ha. Mudah je. Tak susah kan, mudah je kan. Akak-akak boleh buat sambil duduk santai-santai petang-petang tu kan. Satu hari satu lesen ni, 10 hari dah dapat 10 lesen kan. Okey, kita dah siap dengan media pembiakan. Ini media pembiakan tadi. So, seterusnya kita akan Kita, tengok macam saya cakap tadi, Okey. media pemasuan. Kita ada soalan cepu mas ni kat sini. Kita dah ada soalan, Cik Wan Su. Kita boleh kita sekejap kita tengok pada soalan ni. Okey. Kita ada soalan. Ada orang kata pokok yang ada keliling daun tu, ada kuning keliling daun tu. Okey, dia boleh membersihkan udara atau mengeluarkan toksin. Betul ke ni? Apa dia? Pokok tu yang ada keliling kuning tu. Dia ada soalan membersihkan udara. Ada orang kata pokok yang ada keliling kuning ni dia boleh bertindak sebagai pembersih udara ataupun untuk mengelakkan toksin ni. Ya. Okey, saya bukan pakar nak, tapi Ini kita dah tengok pengalaman kan, kita dah baca kan. Okey. Hari tu pun pakar-pakar ada secara meluas maklumatnya kan. Hari tu pun kita dah bincangkan pada bicara yang ni lepas. Sebenarnya dia tak menapis udara. Okey. Kalau statement menapis udara tu agak bukan, kalau kita tak gunakanlah, bukan menapis udara sebenarnya. Dia bukan fungsi pun. Orang kata pokok ni boleh menapis udara kan. So kita nak betulkan dia bukan menapis, tapi memerangkap habuk. Dia hanya memerangkap habuk. Bila dia luas permukaan daun ni, lagi banyak habuk akan terperangkap. Bila habuk-habuk jatuh, mungkin dia berterbangan apa pun, dia akan merangkap di bahagian permukaan daun ni sahaja. Dan kena bersihkan daun Jangan biarkan habuk-habuk yang terperangkap tadi berkekalan di sini pula Nanti pokok ni boleh rosak. Jadi itu je sebenarnya penjelasan kat sini. Sebenarnya dia bukannya penapis udara, bukannya nak menapis, udara tak masuk dia menapis kat situ, tapi dia sekadar dia memerangkap habuk. Jadi kita teruskan Cik Wan dengan media kita yang seterusnya. Media seterusnya kita nak buat adalah media memasu. Media pemasuan lah. Kita nak buat media memasu. So untuk memasu kita gunakan 3 bahagian topsoil, tanah atas, 2 bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir. So tadi nampak ada perbezaan Kita dah tambah 1 bahagian. Kita tambah 1 lagi bahagian topsoil. Okey, macam tadi juga. Campurkan ketiga bahan ni. Sama yang tadi, campur-campur je. Okey. Cuma nisbah dia ada. Nisbah dia 1. Yes. Nisbah dia kita tambah 1. Tambah lagi 1 campur topsoil. Cara nak gaul semua sama kan? Sama je. Okey. Sama je pun. Okey. Cuma media memasu ni biasa kita akan letakkan sedikit baja lah. Baja? Biasanya kita letak TSP dengan sedikit kapur pertanian. Okey. So biasa kalau kiraan biasa lebih kurang 1 meter padu tu lebih kurang 1.5 kilo ish. Okey, so kalau 1 meter padu tu maksudnya berapa? 1000 liter. 1000 liter lebih kurang berapa? 50 bagi besar kan. So banyak Tapi hari ni saya nak tunjukkan sikit kat sini. Okey, kita letak lebih kurang banyak ni. Kalau yang ini sukatan yang sikit je, kalau ikut lebih kurang bekas ni lah, bekas yang kita tunjukkan ni. Ambil ni sudu KFC Okey, tak sikit Okey. Lepas tu ni kapur belanja. So kapur ni untuk apa? Kapur ni penting untuk kita kawal kemasaman dalam tanah ni. Sebab kita ada guna bahan organik kan. So bahan organik ni kadang-kadang dia akan meningkatkan kemasaman tanah. Itu asid lah. Okey. Sama je proses dia, gaul lagi, gaul dan gaul sehinggalah sebati. Boleh Okey, senang kan? Senang je. Senang je tu. Gaun tangan pastikan boleh. Bahan-bahan ni ada di rumah anda lah. Bahan-bahan pun mudah didapati. Kalau saya rasa kalau bagi peminat pokok hiasan ni tak ada masalah kok untuk mendapatkan bahan-bahan tadi.
Okey, siap Okey, untuk siap. memasuk. Tadi Okey. kita ada cakap sikit berkenaan dengan media tanpa tanah kan nak? Media tanpa tanah, ya. So, Kalau anda ragu nak gunakan media tanah ni di dalam rumah anda, ini adalah alternatif anda lah untuk Resipi. gunakan yang media lain. resipi untuk guna media lain. Kita tak guna tanah. Kita guna yang ni untuk membiak. Jadi pembiakan kita buat untuk media untuk pembiakan, media tanah dan juga media memasuk. So sekarang ni kita tengok untuk membiak dengan menggunakan media tanpa tanah. Okey. Ini adalah ni ya. Ni abuk kelapa, kita guna abuk kelapa 2 bahagian. Alright. Lepas tu ni bahan organik dan seterusnya kita ada perlite. Perlite. Kita tunjuk sikit perlite ni. Kita tunjuk sikit. Perlite ni dia akan ganti fungsi pasir ya. Perlite. Kita ada fungsi pasir. Okey. Dia akan Kita gantikan fungsi pasir tadi. Perlite ya, warna putih ya. Perlite ni dekat mana nursery boleh dapat ya? Masalah. Boleh kan? Boleh. Okey. So macam tadi juga kita campurkan. Campur dia. Bahan organik dan seterusnya. Perlite. Okey, gaul. So kalau yang tanpa tanah ni dia ringan sikit nak. Dia ringan sikit. Kita langsung guna tanah, dia ringan sikit. Okay, so perlite ni akan bantu pengudaraan ya. Okey, siap. Jadi untuk membiak tanpa menggunakan tanah. Okey, seterusnya kita tengok untuk pemasuan. Okey, untuk pemasuan tanpa teruskan untuk pemasuan tanpa tanah. Untuk pemasuan ya. Media tanpa tanah untuk pemasuan. Okey, so kita gunakan satu bahagian bahan organik, bahan organik, kompos dan seterusnya kita gunakan vermiculite. Vermiculite kat mana nursery boleh dapat kan? Daripada bahan mineral. Dia boleh pegang air. Dia sama je fungsi dia. Tadi yang untuk pembiakan ya. Media tanpa tanah untuk pembiakan. Sekarang ni So dua bahan je kita boleh tanam. Kita sediakan dua bahan. So vermiculite nak dia boleh pegang air. Sama juga dia sama juga fungsi perlite tetapi dia boleh pegang air lah. Compared to perlite. Jadi boleh pegang air seperti pasir lah sebenarnya. Dia boleh pegang air. Dan dalam masa sama dia memperbaiki saliran. Okey, dah siap. Kita punya media kita ada dua jenis media daripada media tanah dan juga tanpa tanah. Jadi saya rasa kita pun masa kita terus berjalan, jadi apa kata kita bersama dengan Cik Bernawan pula, kita nak tengok macam mana kita nak masukkan pokok kita dalam pasu. Ataupun kita dahulukan dengan segmen untuk pembiakan dulu. Silakan Cik Bernawan. Macam mana kita nak biak pokok lidah jin kita ni? Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey. Hari ni saya nak terangkan macam mana nak biakkan pokok lidah mak mentua ni yang setengah viral sekarang ni. So macam mana kita nak biakkan? So kita kena ada pokok lidah mak mentua. So tolong. Lauren Chai. Okey. Pokok. So macam mana kita nak biakkan? Okey. Para penonton boleh tengok kalau kita ada pokok yang dalam pasu, so daun mana yang kita perlu ambil. Okey, saya nak bagi tips ya. Kalau kita nak ambil daun yang matang, biasa daun matang berada di luar. So kita akan pilih bahagian luar lah daun. Contohnya daun ni lah. Okey, so kita akan kerat gunakan pisau. Ini daun yang matang Yes, daun yang matang. Daun yang matang. Just kerat je. Okey, ini daun yang matang. Potong je daun tadi. Kita ambil sikit je. Macam nak biarkan. Okey, bila kita dapat daun ni, so kita boleh kerat dia gunakan pisau. Okey, kita kerat. Berapa ukuran dia? Lebih kurang 7 ke 10 cm. Okey, kita kerat ya. Okey, semasa kerat ni berhati-hati supaya tidak terbalik. Maklumlah bila kita potong ni, so kita takkan terperasan mana satu bawah, mana satu atas. Excited nak biarkan pokok ni kan. So nanti potong mana atas mana bawah. So kita kena adakan tanda sikit kan. Betul. Masa nak potong tu, so kita tanda, kita buat serong sedikit. Bermaksud yang
sebelah bawah ni bawah. Okey, supaya tak terbalik. Kalau yang terlupa macam mana, bertanda. Bun? Kalau tiba terlupa. Terlupa biasanya kita boleh tengok daripada dia punya saiz dia. Kalau yang Oh. kecil dia mengucup ni tebal sikit dia sebelah bawah lah. Kalau Okey. dia nipis, dia menirus, dia sebelah atas. Tapi kalau bahagian tengah ni kita susah nak kena pasti sama ada dia atas ataupun bawah. Sebelah bawah, Terus tirus kena atas. pastikan kita Kita, adakan kita tak tanda boleh tengok corak dia, tapi kita tengok dari segi dia punya Tebalan bentuk dia tebal dan nipis sebelah atas. Bayangkanlah anda dah tersalah, anda tak tanda tadi. Susah nak dapat. Terfikir-fikir bila anda terpusing je pokok ni, kita dah tak tahu dah mana arah dia kan. Okay. Jadi sedikit kita potong bahagian bawah. Ya? Kita serongkan supaya bahagian bawah. kita tahu yang bahagian serong ni lah sebelah bawah. Okey, selepas kita dah sediakan kita punya keratan daun, okey, kita sediakan media. Media yang sama tadi yang Cik Wan sediakan, media untuk pembiakan. Okey, saya dah sediakan dalam bekas. Okey, kita akan semai. Okey, kita akan bantu dengan hormon pengakaran. Okey, ini contoh hormon pengakaran. Tuan-tuan penonton boleh beli di Hardware Pertanian. Okey, ini salah satu jenis hormon. Dan selain daripada hormon ni, kita boleh juga dapatkan hormon yang macam ni. Yang kita panggil Seradex. Okey, dia ada nombor kat sini. So yang ni dia ada nombor 1, 2, 3. Tapi kalau tuan-tuan ragu-ragu untuk gunakan ni agak susah, saya cadangkan tuan-tuan beli yang ni, yang pack besar ni. So dia multi. Daripada keratan pucuk, sederhana, keras, kita boleh gunakan. Yang kalau ini dia ada perbezaan ada perbezaan untuk bahagian pucuk, keratan dan bahagian matang. Tapi untuk gunakan hormon ni, tuan-tuan atau penonton kena asingkan dalam bekas. Keluarkan sedikit. Kena keluarkan sedikit. Kita tak boleh keluar daripada bekas ni, kita buka, tadi, kita just buka dan celupkan kita yang keratan. Tidak digalakkan. Okey, yang paling penting kita kena asingkan dia, okey, baru kita debukan. Atau kita celup kita yang keratan pada hormon. Macam tu ya, Bun? Kita debukan dekat bahagian yang luka tadi. Kemudian kita semaikan dalam media keratan kita. Media semaian tadi. Okey, berapa lama dia akan berakar? Okey. Tuan-tuan boleh tengok ya, macam ni kita mudah saja kita semai. Kita pacak je. Kita pacak saja. Kita pacak je kita dalam susun. tanah. Kalau kita ada bekas yang besar, mungkin kita akan susun banyak lah. Tapi kalau tuan-tuan ada pasu, kita boleh semai dalam pasu. Okey. Bila semai dalam pasu, berapa lama dia akan berakar? Berapa lama akan berakar? Berapa lama? Okay. Berapa lama tu Cik Bernawan? Semua ni orang nak tahu ni. Semua akan tahu berapa lama dia akan berakar. Okey. Kebiasaannya bila kita bantu dengan hormon pengakar, biasanya dia akan berakar dalam jangka masa 1 bulan ke 1 bulan setengah. 1 bulan, 1 bulan setengah. Ya, betul nak. 1 bulan yang agak singkat lah masa untuk dia bertambah. Tapi kalau sekiranya kita tak ada hormon ni, kita boleh buat juga pembiakan keratan. Tapi dia akan berakar dalam jangka masa 1 bulan setengah ke 2 bulan. Dia agak lama sikit. Dia ambil masa sikit lah untuk dia berakar ya. Okey. So kat sini saya ada bawa contoh keratan yang saya dah buat. Okey, kalau kita boleh fokus Yang keratan ni dalam jangka masa 1 bulan. So tuan-tuan, penonton dah boleh nampak daripada keratan ni yang tadi yang kita semai macam ini saja, dalam masa sebulan dia dah keluar akar dan dia keluar anak dia kat sini. Anak sekali ya Cik Bernawan. Kita bukan tipu, tapi ni real dia. So bila tuan-tuan semai dalam akar di sini ya. Tuan-tuan puan ni akar ya. Ni akar, ni bukan rekaan, tapi memang betul. Ini akar dan ini anak baru. Ya, anak baru. Yang ni sebulan dan yang ni sebulan setengah. Tuan-tuan boleh tengok. Dia dah membesar lagi. Dia dah membesar. Anak dah membesar. Yes. Dia masih lagi lekat pada keratan yang asal, tapi anak tu dah mula membesar untuk sebulan setengah. Sebulan setengah. Dia sebulan setengah dan seterusnya. Ini yang ditunggu-tunggu ni. Itu dia. So dalam masa 2 bulan. 2 bulan ni, sebulan setengah. Kita dah dapat anak pokok. Kita susun. Yeah. Kita nampak daripada sebulan setengah ke 2 bulan. 2 bulan. So hasil dia cepat juga. Bukannya yelah, boleh dikatakan cepat lah. Ya, betul. Tak ada istilah kata tangan panas atau buat tangan sejuk. Okey, penonton boleh buat. Kena cuba buat kat rumah. Mana yang ada pokok lidah mak mentua ni, cuba praktikan.
Kalau ada sepasu tu, biak-biakkanlah. Yes. Ah, Mungkin boleh jadi sumber pendapatan anda. So, Senang dan pokok mudah. sekarang tengah viral. So kalau kita boleh biarkan, kita boleh jual. So kita dapat. Memang ada pulangan lah. Jangan risau. Satu keratan ni, tengok kalau satu keratan tu, memang kita boleh dapat apa-apa dah. Okay. So bila kita dah biarkan, kita dapat lagi banyak lah. Okay, senang. Kan? Okay, senang je. Boleh buat. Kenapa boleh buat? Okay, pembiakan. Okay, pembiakan dah sudah. Pembiakan kita dah tunjuk. So kita nak tengok pula pemasuan. Yes, pemasuan. Bila kita dah kita beli pokok kita beli pokok. Ataupun pokok yang dah lama. Kita nak mengharapkan pokok tu sentiasa cantik. Tapi bila kita ada tak jaga yang dah tak berapa cantik kan. Bila tak jaga dia akan over shape kan. Dia punya ada daun yang mati. Ada daun yang mati. Ada rumpai. Tanah kalau gitu tanah pun dah keras. So saya pergi macam mana nak buat pemasuan semula. So bila kita tanam mungkin satu, tiba-tiba bila dah lama dia dah membiak ya. So satu lagi teknik pembiakan yang tadi saya cerita kita ada teknik beberapa teknik keratan daun. Okey, yang ni pula satu lagi cara pembiakan kita panggil belahan. Okey, macam mana nak buat teknik belahan ni? Okey, bila kita kena buang daun yang mati. Okey, rumput-rumpai yang ada ni kena buang. Okey, tips dia sebelum nak cabut, penonton kena siram dulu semalaman. Kena siram. Sebab keras keras. Dia keras. Tanah ni keras. Cuba kita tunjukkan. So, keras kan? Ya. Memang keras. So ni mungkin salah satu tanda pokok yang perlu dibuat pemasuan semula. Okey, tuan-tuan boleh nampak dia punya tanah sudah keras. Okey. Kalau tuan-tuan siram, mungkin dia lambat nak meresap air dia. Ataupun boleh kita tengok sebelah bawah, akar dah keluar daripada pasu. Tengok akar dah keluar dah. Akar dah mula keluar. Okey. Cara dia kena siram semalaman supaya media ni agak dia lembut sedikit. Kemudian cara dia kita ketukkan bahagian tepi ni. Kemudian kita tarik. Cuba ya. Ketukkan bahagian tepi, jangan sebaiknya ketuk di bahagian tepi itu bahagian tipsnya. Tepi pucu ni. Tips dia. Okey, kita ketukkan dan sama lagi tarik dan dia akan keluarkan. Dia akan longgar Cuba nama dia akan longgar. InsyaAllah akan longgar. Kalau kita tengok kat sini kat sini ada anak dah. Kesiannya anak dia dah keluar dah ni. So sampai masa kita nak buat belahan. Okey, belahan. So tuan-tuan apa yang perlu tuan kena ada? Kita kena ada parang. Okey, parang ke pisau ke. Okey, cutting board. Dan kita akan belah dia. Okey. Tuan-tuan bayangkan daripada satu pasu dapat dua pasu ataupun lebih banyak. Okey. So kita potong je, jangan takut-takut. Kita potong je. Tak perlu sayang-sayangkan pokok anda. Tapi saya ingatkan jangan buat depan mak mentua. Walaupun nama dia lidah mak mentua, tapi jangan buat kat depan mak mentua. Nanti bahaya. So jin tak apa. So tuan-tuan dah pisahkan dia. Okey, kita rapikan dia. Jangan takut, kita belah saja. Kita buang tanah yang lama. Okey. Kita nak rawat dia. Dan puan sebenarnya kita nak buat rawat dia. Reporting sebenarnya kita nak tukar media dia. Sebab tadi kalau kita cerita tadi yang memula yang Cik Wan terangkan, media ada nutrien, ada apa semua yang diperlukan oleh tumpuan. Tapi sampai satu masa dah tak ada. Kan? Dia nak makan apa? So kita kena gantikan media yang baru. So kita buang akar yang mati. Okey. Akar mati. Kemudian kita sediakan pasu. Okey. Pasu yang sesuai lah. Okey, kalau boleh daripada pasu yang besar tadi ataupun pasu yang kecil, kita kepada pasu yang besar. Sebab kita nak bagi lebih media, lebih makanan. Lebih makanan untuk dia. Sebab dia mula membesar ya. Dia dah membesar. So kalau pokok ni besar, bekas ni kecil, dia tak cukup makan. So untuk bekas ni saya pilih bekas plastik. Okey, sebelum tu saya nak bagi tips. Tips. Kita nak pilih pasu. Macam mana kita nak pilih pasu? Pilih pasu. Pilih pasu kat luar ni Cikgu Nawan. Biasa kita jumpa pasu kita plastik. Pergi kedai, cantik-cantik je. Tak ada masalah, kita beli yang penting ada lubang. Betul. Okey. Tapi untuk pasu seramik ni biasanya ada masalah. Biasanya kita tak tahu sama ada dia retak ataupun dia tak retak. So saya bagi tips tuan-tuan bila beli pasu, tuan-tuan bawa satu batu. Nak menjentik guna jari ni mungkin
keras. So kita bawa batu satu, ketuk perlahan. So tuan-tuan kena dengar bunyi dia. Tu. So okey. Ada bunyi Ada bunyi ya. So saya Okey. ketuk yang kedua. So tuan-tuan Anda boleh dengar tak? bezakan Ada beza antara bunyi. bunyi apa tadi dengan yang kedua. So yang kedua tu dah menandakan dia retak. So walaupun tuan-tuan boleh nampak fizikalnya dia licin, so nampak tak ada kesan retak, tapi bila tuan-tuan ketuk ataupun tuan-tuan ketuk pasu tu, tapi pasu kita akan dengar bunyi yang lain. Dia ada dua bunyi yang berbeza. Itu menandakan Okey. pasu tu retak. So kita jangan belilah kan. Jangan Korang beli. betul tu kan. Rugi. Okey, Nanti sampai rumah retak dah tak boleh guna dah. tak boleh guna. Dah Okey. pecah. Saya sambung balik. Pergi nursery bawa basuh bawa Bawa batu. Batu sikit kan. Bawa batu ketuk. sikit dalam Tapi poket. diingatkan jangan ketuk kuat-kuat. Nanti pecah kita kena ganti. So Okey. kita balik semula pasu tadi. Bila dah siapkan pasu plastik. Okey, dia punya penapis dia, filter dia saya gunakan sabut kelapa ataupun janggut. Janggut kelapa ataupun Janggut orang panggil kelapa. coco coil. Coco Betul, coil. Coco Coco coil. coil. Berapa banyak kita nak letak? So kita letak dekat dasar ni. So kalau kita halakan pada cahaya matahari dia nampak sama-sama. Okey, nampak sama-sama. Masih nampak lubang. Masih nampak tu, lagi lubang. Masih nampak lubang tadi. Kalau kita letak dekat cahaya matahari ni gelap, maksudnya terlampau tebal. So kita kena kurangkan sikit dari sabut kelapa tu. Okey, untuk macam ni dah sesuai. So Ada janggut tu pun macam mana? Kalau tak ada, okey. tak ada Kalau tak bahan ada janggut, tak ada janggut kita bahan. boleh gunakan batu kerikil, tepihan pasu. Okey. Pasu seramik itu kita boleh Oh. gunakan. Ada cara kita nak susun dia. Okey, asalkan dia masih nampak sama-sama lubang tadi Yang lah. penting ada lubang untuk air keluar Keluaran air. dan ada Saliran. pengudaraan. Yes. Apa pentingnya sabut ni, Cik Gunawan? Apa Okey. pentingnya kita nak kena letak ni? Okey, macam tadi, pasu ni ada lubang. Ada Kalau lubang, dia okey. terus masukkan media kita, so media tu akan keluar lah. Rugi. Rugi. Kita letak hilang, media letak hilang. Tanah kita tadi akan Ya. keluar. Kita letak sabut kelapa supaya kita letak media takkan jatuh. Okey, Ataupun keluar media daripada ni. tak akan keluarlah daripada Ya, bila betul. kita siram Okey, ataupun Saya nanti dia minta akan hilang. Cik Wan tadi yang media pemasuan. 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 Okey, ni media pemasuan. Okey, pemasuan. So kita Boleh minta pun. hand trowel. So Silakan. macam mana kita nak tanam ataupun kita nak daripada tadi kita dah buat proses belahan. So kita nak tanam balik keratan atau belahan ni, kita dah masukkan sabut kelapa, kita masukkan tanah sedikit. Okey. Dia nak angkat ke? Tak apa. Okey. Masukkan tanah sedikit, kemudian kita try letak pokok ni di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Jangan kita letak kita yang pusing. Tak. Kita pusingkan pasu ni. Pasu Ah, yang so- pusing, yang kita yang pusing. pusing. Jangan orang yang pusing. Pasu Kita pusingkan sahaja. pasu saja. Pasu So kita saja nampak berpusing. kedudukan dia dekat tengah-tengah supaya dia balance. Kemudian kita tambah lagi. Tambah Okey. lagi sehingga penuh. Okey, dekat pasu ni, kita boleh lihat ya. Kita boleh lihat ada garisan kat sini. So kat sinilah tanda akhir. Akhir kita boleh masukkan sukat, tanah. Kita boleh sukat dengan gunakan jari kita anggaran 1 inci. So dekat bahagian tepi ni ada garisan, so kita boleh anggarkan 1 inci. Kat situ tanah yang terakhir. Tanah terakhir kita masukkan. 1 inci. 1 Ah. inci. 1 Kita boleh inci. ukur lah. Jadi daripada atas lah. Daripada atas ni. Daripada atas 1 inci. Ya. Sebab apa? Kalau kita tak tinggalkan 1 inci, semasa nak menyiram, air akan tak boleh nak masuk. Air tak boleh Ataupun masuk. baja pun tak boleh nak masuk. So kita tinggalkan sedikit ruang tu bila kita nak mudahkan memaja. Macam itulah. Ayolah, memudahkan tanah kita pun tak terkeluar Ya, kan. betul. Okey. 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 Kita dah tengok tadi pemasuan semua. Kalau kita nak guna yang pemasuan daripada polybag. 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 Satu lagi macam ini kita nak buang, selalu orang tanya macam mana nak keluarkan polybag. Teknik yang paling Okey, sesuai, okey. paling betul lah. Okey. Okey, biasanya orang beli daripada nursery dalam polybag macam ni. Mm-mm. So masa beli pastikan media ni dia Dia longgar, padat. dia tak terlalu longgar lah. So maknanya kena pegang dulu dia punya jangan polybag ni, pastikan dia keras. Okey. So teknik dia kita kena potong bahagian bawah ni. Potong terus lah. Potong terus. Potong terus apa ni? Potong terus. Kemudian kita letakkan macam tadi saya cakap, kita letakkan Letakkan tanah penapis, sikit. kita letakkan tanah.
letakkan bahagian tengah, okey, supaya dia center. Kemudian bila kita tamarkan tanah, kita tarik. Itu caranya. Untuk memudahkan kita tanam supaya bola dia tak pecah. Okay. Akar tak putus. Supaya akar tak putus. Ya. Kita tarik, kita potong bahagian bawah dan kita tarik pada atas. Okey. Kalau kita tengok sikit, kita tengok tadi teknik pemasuan tu, boleh kita sembang terus ya. Kita sembang terus. Macam mana nak kita bagi sikit tips untuk siraman. Untuk siraman pokok ni. Siraman. Okey, siraman. Siraman biasanya macam mana kita nak siram? Untuk pokok yang kekerapan dia biasanya dalam seminggu sekali. Sebab pokok ni dia tahan. Dia boleh, tak suka air. Yes. Sebab tu kita boleh letak dalam rumah. Okey. So kita boleh letakkan mungkin paling kerap pun 3 hari sekali ataupun seminggu sekali lah. Paling bagus. Paling bagus. Pada segi pembajaan, macam Cik Wan? Biasa baja kita boleh guna NPK Green. NPK Green yang tinggi unsur nitrogen dia. NPK Green. Okay, dan juga kalau yang slow release kita boleh gunakan Osmocote. Kita ada contoh ke? Ada. Osmocote dengan NPK Green. Kalau NPK ni yang biasa, baja biasa yang kita gunalah. Okey. Okey, kita ada soalan. Kita terus kita tengok pada soalan. Kita ada soalan daripada penonton. Serangan penyakit. Okey, serangan penyakit ataupun serangan kulat pada pokok hiasan. Apakah kaedah yang terbaik untuk mengatasinya? Okey, serangan kulat ya. Kulat ada penyakit lah. Okay. Contohnya kulat lah. Kalau pokok lidah ibu mertua ni, kalau boleh kita pertama sekali pantang kita jangan siram lebih Jangan siram lebih air. Bila air tu lebih, dia akan jadi root rot. Di sini dah puncanya penyakit kulat. So kalau boleh kita elakkan. So cara untuk elakkan first kali kita mesti betul kita punya penyelenggaraan tu Siraman kena betul, baja kena betul. Yang keduanya kulat ni biasanya dia sebab cuaca dia ekstrim kadang terlalu sejuk letak pokok ni indoor dalam bilik kita. Malam sejuk, siang panas malam buka aircon Okey, jadi kita kena pastikan keadaan media tu kering. Ni kalau kita letak di dalam rumah lah. Media kena kering. Lepas tu kalau kita tanam banyak-banyak atur batu-batu jangan rapat-rapat. Sebab keadaan tu akan mewujudkan satu keadaan yang bagus untuk fungus membiak. Ya, betul. Okey. Terusnya kalau pencahayaan, macam mana Cik Wan? Kalau pencahayaan ni kita nak kena tengok macam mana kalau dekat dalam rumah kita Dekat dalam rumah, pergi dekat tingkap. Contohnya nak tingkap. Okey, tingkap. Nak tingkap macam ni. Saya sebagai tingkap. So biasa kita ambil masa tengah hari letak tangan macam ni. Tangan dah kita gerakkan. Ni arah tingkap. Kita gerakkan tengok bayang kita macam mana bayang tangan ni. Kalau dekat dinding tu bayang dia terang, bermakna cahaya kuat kat situ. So tak boleh. So gerakkan sampailah kita jumpa. Kita tengok bayang tangan kita ni sama-sama je. Okey, kat situ sesuai tak pokok. Macam tu dekat sama-sama tu jelah. Kita tengok bayang tadi. Cara yang paling mudah lah. Tangan tadi. Okey. Tapi kan kita buat malam pula guna masa tengah hari masa cahaya dia. Masa cahaya wujud lah. Jangan waktu malam memang tak ada cahaya kan. Satu lagi soalan, ada pertanyaan untuk penggunaan hormon tadi. Kalau seradik kita ada, Cik Gunawan cakap tadi ada nombor dia tadi. Kalau untuk pokok ni, pokok lidah jin ni. Okey. Untuk sesuai untuk yang mana? Dia ni lebih pada pucuk. Sebab daun ni agak lembut. Agak lembut. So kita boleh gunakan saradet yang nombor dia nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, ni untuk saradet dia yang nombor 1 tu untuk pucuk, yang nombor 2 tu untuk separuh lembut dan nombor 3 tu untuk yang keras. Okey. So saya kata tadi, kalau kita tak jumpa yang ni, terpaksa gunakan yang saradet, so pilih yang nombor 1. Okey. Dari 3 nombor. Jadi so pilih nombor 1. Pilih nombor 1 ataupun Atau gunakan yang multipurpose ni lah. Okey, saya rasanya kita dah bagikan tips-tipsnya kan tadi daripada media. Daripada media tadi. Kemudian pengenalan pokok kita, pemuasuan kita dan pembiakan teknik pembiakan. Asalnya berapa tips lagi tadi, penyiraman, pencahayaan, semua kita dah terangkan. Baja dari segi pembajaan tadi.
Berapa kali kita nak membaja ni? Kita belum maklumkan tadi. Baja sebulan sekali dah cukup. Sebulan sekali. Sebulan Berapa sekali. kadar dia tu? Kadar dia macam biasa. Sudu KFC. Sudu KFC lagi. Ambil satu sudu KFC. Sudu kecil sudu kecil. Sudu Itulah kecil. sekatan dia biasa. Satu sudu. Satu sudu lah yang paling kuat. Kalau pokok besar sudu, kalau pokok kecil Setengah. separuh lah. Setengah sudu. Kira pokok besar lah, contohnya pokok besar ni besar lah, boleh dikirakan pokok lama pokok lama, pokok besar bolehlah digunakan satu sudu kecil untuk pembajaan. Setengah sudu kecil kalau pokok-pokok yang baru yang masih kecil ni. Sebulan sekali sebulan sekali. Tetap perlukan baja pokok tetap perlukan baja. Okey, kita tengok lagi ni contoh Cik Benawan, boleh tunjukkan ni. Kita ada satu dekorasi koleksi kita. Koleksi daripada anak pokok lidah mak mentua. So saya tanamkan dalam bekas cawan ni lah. So nampak unik sikit. Okey, tuan-tuan boleh cuba. Tapi tips dia jangan siram terlalu banyak sebab cawan ni tak ada lubang. So nanti bila bertakam air, so dia akan akar tu akan matilah. Akan terendam dalam air tadi. So kalau siram, so macam tadi kita kata seminggu sekali tapi dalam keadaan yang sikit. Dalam keadaan yang sikit. Pastikan tuan-tuan boleh cuba kat rumah. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini pokok-pokok yang tadilah. Yang kebelahan kita tadi. Okey, rasanya masa sangat mencuburi kita. Rasanya kita dah sampai di penghujung program. Tak sedar pun. Tak sedar pun kan. Tak sedar. Mungkin ada sikit kata-kata akhir daripada Encik Benawan dulu. Okey. Tentang pokok hiasan ni. Untuk pokok hiasan terutama sekali pokok lidah mak mentua ni. So sekarang tengah viral. Macam yang saya tunjukkan tadi, kita dah belajar, saya dah tunjukkan macam nak biakkan. So kalau boleh penonton dapat praktikan kat rumah. Kita biarkan pokok sendiri, kemudian bila dia berakar kita boleh tanam dalam pasu. Kalau ada lebih kita boleh jual. Boleh jadi pendapatan sampingan untuk kita. Ada sedikit daripada Cik Wan Su. Apa pandangan nasihat kepada penonton semua? Daripada saya, pokok ni sudah viral sekarang. So semua rajin tanam kan. So lepas ni kita boleh cuba pokok-pokok lain pula yang berpotensi selain pokok lidah ibu mentua ni. Banyak lagi ada beribu-ribu pokok indoor hiasan lain. Yang penting sekali kena faham keperluan pokok kita tu macam mana, baja dia, nak jaga dia macam mana, itu yang paling penting Itu dia. Dan saya rasa kita dah sampai di penghujung, betul-betul di penghujung rancangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Wan Su dan juga Encik Benawan kita kerana sudi hari ini beraksi bersama saya hari ini untuk sedikit info kepada anda semua. Dan saya mengharapkanlah untuk anda cuba di rumah lah apa tips-tips yang kami kongsikan tadi. Dan dari kami, tim daripada program hari ini, kami mengucapkan terima kasih pada anda semua kerana menonton rancangan ini, dan sekiranya ada salah dan silap, kami mohon maaf kepada anda semua. Jadi rasanya kita jangan lupa like FB UCTC UPM dan juga UPM untuk mendapatkan info-info yang lebih menarik dan maklumat-maklumat terkini, dan juga kita akan kongsikan lagi mungkin tips untuk edisi siri-siri yang akan datang. Jadi pastikan anda like dan sharekan Facebook UCTC UPM. Jadi dengan itu kami akhiri di sini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.